Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabah al-khair. Cindai sari berulik mimpi, sidara jelita bersimpuh rapi. Kunjung ke puan datang kemari, pembaca bestari tujuan hati. Cantik sungguh pengacara majlis, anggun jelita penjaga masa. Hakim berintegriti kusanjung tinggi, pastinya terpancar 1000 idea. Salam Malaysia Madani dan salam memertabatkan budaya membaca. Nak buat apa ya hari ini? Andai nyanyi lagu serumpa Mimi Fly, tentu seronok kan? Hati gembira, suasana ceria. Selepas itu, jangan lupa, jom kita membaca. Buku tebal ada, buku nipis pun ada. Para hakim mesti seronok kan kalau dapat dengar isi cerita novel saya? Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Kristina Eliana binti Abdullah, seorang murid tingkatan 2 yang sentiasa berkeyakinan, berketerampilan dan bermotivasi. Saya merupakan peserta pertandingan pembaca bestari kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah dari SMK Bentong. Kod sekolah saya ialah CEA 0014. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sekali membaca buku cerita, hinggakan makan pun terlupa. Mana tidaknya, ada 2 buku yang sentiasa teringat di minda. Buku yang pertama berjudul Reputasi yang dikarang oleh Nurin Insyirah. Manakala, buku kedua pula berjudul Pada Subuh yang Membawaku Pergi, hasil karya Yaya Samad. Hari ini, saya akan mengupas sebuah novel yang berjudul Reputasi yang mempunyai berat 240 gram dan berdimensi 18.5 cm x 12 cm. Kehebatan pengarang buku yang bernama Nurin Insyirah ini tidak dapat disangkal lagi kerana telah meraih banyak sokongan peminat di seluruh Malaysia. Novel bermuka surat 280 ini diterbitkan oleh buku fiksi Sendirian Berhad pada tahun 2022. Novel ini berada di bawah genre umum. Novel ini berharga RM24.90. Harga yang ditawarkan cukup berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama menyelusuri isi kandungan novel kegemaran saya ini. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Nur Iris yang berumur 15 tahun dan tinggal di sebuah negara bergelar Windaman. Beliau mempunyai impian untuk menuntut ilmu di sebuah kolej terkemuka di negaranya, iaitu Kolej Windaman. Menjadi pelajar Kolej Windaman seperti menempah masa depan yang gemilang. Itulah yang selalu ditekankan kepada remaja di negara tersebut. Namun, terdapat rahsia gelap yang disembunyikan. Negara Windaman yang digambarkan sebagai sebuah negara yang begitu moden dan canggih ini memiliki rahsia gelapnya tersendiri. Kedudukan seseorang di negara Windaman bergantung kepada reputasinya. Sesiapa yang tidak mempunyai reputasi yang tinggi dianggap sebagai sampah dan dibuang dari negaranya sendiri. Pada pendapat saya, Nur Iris merupakan seorang yang sangat gigih belajar. Dia bersungguh-sungguh mengekalkan reputasinya demi mengikut jejak langkah bapanya yang merupakan alumni Kolej Windaman. Novel ini mengingatkan saya tentang pepatah Melayu yang berbunyi, "Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasinya?" Yang bermaksud, baik buruk ibu bapa sedikit sebanyak turun kepada anaknya. Di Kolej Windaman, Nur Iris melalui peristiwa pahit dan manis serta pengalaman yang pelbagai. Pada peringkat permulaan, kita diperkenalkan oleh watak Nur Iris yang berasa teruja kerana dirinya telah dinobatkan sebagai tokoh murid di sekolahnya. Tambahan pula,
Dia berasa terkejut kerana ayahnya yang dikatakan seorang yang tegas tiba-tiba memaut bahunya dan memuji beliau dalam majlis hari kecemerlangan sekolah. Selain itu, pengetua sekolah Nur Iris juga turut mengumumkan bahawa seramai 300 orang pelajar tingkatan 2 telah berjaya diterima masuk ke dalam Kolej Windaman. Peringkat eksposisi novel ini dipuji dan membuatkan saya ingin terus membacanya. Penceritaan novel Reputasi berkembang apabila Nur Iris mula melangkah masuk ke dalam Kolej Windaman. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama N atau lebih dikenali sebagai KN. Antara keistimewaan Kolej Windaman ialah mereka menerapkan sistem buddy. Setiap pelajar tahun pertama akan dipasangkan dengan seorang pelajar tahun 3. Di sinilah bermulanya titik pertemuan antara Nur Iris dengan KN. Penulis menjadikan cerita ini semakin rumit sewaktu Nur Iris menerima sebuah buku lama yang diterbitkan pada tahun 1940. KN mengatakan buku tersebut merupakan barang berharga yang diberikan turun-temurun daripada seorang senior kepada juniornya. Sejak dari itu, bermulalah misi Nur Iris untuk menyiasat isi kandungan buku tersebut. Keberkesanan penulis mencipta plot perumitan benar-benar terselah. Bagai kaca terhempas ke batu, Nur Iris berasa sangat kecewa apabila rakan baiknya sendiri membongkarkan segala rahsianya. Segala personaliti Nur Iris yang telah disimpan sebaik mungkin kini menjadi bualan para pelajar di Kolej Windaman. Nur Iris berasa gundah kerana dia sudah tiada pengaruh yang kuat dan reputasinya bakal hancur. Antara pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah ibu bapa hendaklah sentiasa bersikap rasional dan adil dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa juga perlu tabah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya. Selain itu, kesabaran yang tinggi merupakan kunci utama dalam menghadapi segala cabaran. Seterusnya, dalam usaha mencapai kejayaan, kita hendaklah sentiasa gigih dan tidak mudah berputus asa. Tambahan pula, kita seharusnya tidak bersikap sombong dengan kekayaan dan pangkat yang ada. Nikmat ini hanyalah bersifat sementara yang boleh ditarik bila-bila masa oleh Yang Maha Pemberi Rezeki. Hanya ilmu yang mengangkat kemuliaan manusia dan menjadi pendorong sepanjang hayat. Penulis novel ini juga mengajar pembaca supaya sentiasa ringan tulang dalam memberikan pertolongan secara ikhlas. Ini kerana setiap budi yang disumbangkan tidak dapat dibalas dengan wang ringgit dan ianya akan dikenang sepanjang hidup, selagi hayat dikandung badan. Novel ini sangat istimewa dan sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan umur, terutamanya dalam kalangan remaja. Gaya bahasa yang indah dan plotnya yang menarik memudahkan kita memahami dan menghayatinya. Pagi hening unggas bernyanyi, hati tenang mendengar irama. Reputasi diri cermin peribadi, jagalah ia sepanjang usia. Sekian perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.